Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah sekali lagi pada kali ini dapat bersama saya dalam Tadabbur Wahyu Ustaz Rosli, di mana pada kali ini kita melihat Tadabbur Wahyu Faham Al-Baqarah ke-21, dan insya-Allah pada malam ini kita telah melihat sebelum ini ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita dah tengok banyak sekali perkataan yang telah kita ketahui. Ya, perkataan yang telah kita ketahui maksud dia, alhamdulillah. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan meneruskan lagi perbincangan kita dalam ayat allazi, firman Allah Subhanahu wa taala, allazi ja'ala lakumul arda firasya. Allazi ja'ala lakumul arda firasya. Yang menjadikan lakumul arda firasya. Yang ni kembali kepada Allah. Ya, kalau kita tengok sebab apa? Sebab ini ayat 22. Kalau kita balik kepada ayat 21, kita akan dapati wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu yang menjadikan kamu dan yang menjadikan orang yang sebelum daripada kamu. Jadi sambungan perbincangan tu, allazi ja'ala lakumul arda firasya, yang menjadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan. Allazi yang untuk seorang. Jadi kembali kepada Tuhan lah. Allazi juga adalah yang kepada lelaki. Tuhan dinisbahkan kepada Allah, dia menggunakan ganti nama lelaki. Dia tak guna ganti nama perempuan kepada Tuhan. Sebab itu asas dalam bahasa. Bukan Tuhan tu lelaki perempuan, tapi dia menggunakan ganti nama lelaki. Sebab bahasa Arab ni asas dia ialah lelaki. Okey, allazi ja'ala lakumul arda firasya. Allazi kita dah tahu maknanya yang. Tapi ada setengah tempat kita terjemah orang yang. Tapi tempat ni kita terjemah yang. Tuhan yang. Takkan kadang-kadang tu kita tak boleh kata orang yang tu Tuhan. Jadi Tuhan yang, sebab sambung. Ni dia panggil siyaqul ayah, iaitu makna ayat ni makna dalam konteks dia, makna dalam konteks perbincangan. Tuhan yang menjadikan, ja'ala ni menjadikan. Kita dah jumpa dah dulu, tetapi saya masih buat kuning lagi, mungkin ada orang yang kurang ingat lagi. Ja'ala. Ataupun orang yang baru jumpa, baru start dengan ayat ni pun tak ada masalah. Sebab kita akan jumpa banyak kali lagi. Allazi ja'ala, yang menjadikan. Saya yakin kalau kita tengok daripada awal video saya, sekarang ni kita sudah ingat perkataan allazi. Sebab sudah saya tak bilang berapa kali, tapi memang sangat banyaklah kita jumpa allazi. Dan kalau kita tak ingat, kita jangan sedih lah. Sebab kita akan jumpa lagi, banyak kali lagi. Yang penting apa dia? Yang penting konsisten. Setiap hari kita tengok. Bukan pentingnya terus ingat. Yang penting konsisten. Kalau kita tak tengok, maka kita tak akan ingat. Allazi ja'ala lakumul arda, yang menjadikan, ja'ala ni menjadikan. Lakum, untuk kamu. Lam, satu perkataan. Kum, satu perkataan. Yang menjadikan untuk kamu. Lakum, untuk kamu. Kum, kita dah jumpa banyak kali, iaitu kamu.
Kamu dalam bentuk ramai lah kamu tu. Dan kamu tu lelaki. Kalau lelaki tu bercampur dengan perempuan, guna kum juga. Tak payah kunna. Sebab kamu dalam bahasa Arab, kalau sekumpulan orang wanita saja, kita nak kata kamu, kita kena kata kunna. Jadi takkan nak kata lakum wa kunna. Dia gabung sekali dalam lelaki tu termasuk wanita. Yang menjadikan untuk kamu al-arda. Al-arda ni kita dah jumpa baru ni. Apa dia? Bumi makna dia. Bumi yang menjadikan. Sebab apa ni ayat ni bincang tentang apa? Sembahlah Tuhan kamu yang menjadikan kamu dan menjadikan orang sebelum kamu dan yang menjadikan untuk kamu bumi. Jadi nampak sekarang ni. Apa dia? Allah memberi hujah, memberi sebab. Memberi sebab apa kita kena sembah Allah? Sebab dia yang mencipta kita, dia yang cipta untuk nenek moyang kita dan dia yang mencipta untuk kita bumi. Tapi dia kata kamu di sini soal. Maknanya dia memberitahu kita yang menjadikan untuk kamu bumi. Jadi apa ni? Dia suruh kita fikir. Kalau Tuhan tu dia buat kita, dia buat keturunan kita dan dia buat tempat kita duduk. Bumi ni tempat kita tinggal. Tiba-tiba kita pergi sembah benda lain. Memang salah sakan. Jadi dia suruh kita fikir sebenarnya. Tapi dia tak kata, berfikirlah wahai manusia. Dia tak kata gitu. Tapi benda yang dia kata tu, tak boleh dipahami kecuali suruh fikirlah. Jadi, Allazi ja'ala lakumul arda firasha. Firasha ni ialah hamparan. Jadi, ayat ni kena panjang sikit pula lah terang. Maknanya, macam mana pula hamparan? Kita belajar di sekolah, bumi ni bulat. Yang menjadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan. Firash ni dalam bahasa Arab sama ada makna kapet pun boleh. Benda-benda yang hamparan. Tapi dia juga bermakna perabot dalam bahasa Arab sekarang. Tapi di sini maknanya firash ni hamparan. Jadi apa dia maksud? Macam mana ni? Quran tak akan salah. Lepas tu kita pergi sekolah belajar sains. Ada orang dia buat tindakan cepat. Dia kata belajar buku salah di sekolah sebab berlawanan dengan Quran. Bukan macam tu. Sebab apa? Sebab pengetahuan sains tu bukan dia reka-reka. Memang pengetahuan yang berbentuk fakta. Kan? Memang bumi ni bulat. Bukannya hamparan. Tapi dalam bahasa Arab, bila dia kata bumi sebagai hamparan, dia boleh bermaksud seperti hamparan. Sebab apa? Sebab dia panggil, dia sebut sesuatu seperti tapi dia tak sebut seperti tu. Contohnya macam gini lah. Senang cerita kalau seorang samsing tu mari masuk, kita duduk minum dalam kedai kopi, mari orang samsing seorang. Kalau orang Arab, orang samsing ni dia umpamakan orang yang berani, orang yang gagah berani. Dalam bahasa Arab, dia umpamakan dengan asad, dengan singa. Jadi dia nak kata, dia tak kata mari dah orang gagah macam singa. Tu tak sastera lah. Tu dia kata, singa mari dah. Tapi orang faham lah, ada orang kat depan, takkan singa. Maknanya orang yang gagah, berani, garang seperti singa. Dia semua tu tak sebut. Mari dah singa. Macam tu saja. Kita pun boleh faham. Bahasa kita pun ada macam tu. Jadi, jadikan untuk kamu bumi sehamparan. Sebagai hamparan. Sebab apa? Seperti hamparan. Sebab bila kita tengok dengan mata kita, memang bumi ni terhampar. Firasha. Tapi pada hakikatnya dia tidak terhampar dalam erti kata dia tu macam kapet flat tu. Bukan. Bumi bulat. Jadi ayat ini tidak bercanggah lah dengan
tidak bercanggah lah dengan sains. Macam tu. Kadang-kadang kita ni cepat buat keputusan. Gangguan sikit ni. Saya tak setting habis sebab ada ni sikit ni. Kita komputer kita ni kita baru format. Jadi dia lari sikit lah. Benda-benda yang dah di setting sebelum ni, dia ada lari-lari sikit. Tak habis lagi. Okey, tak jadi masalah. Wal arda firasya, ya. Lakumul arda firasya. Dia menjadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan. Wassama'a, dan waw ni dan, waw dan wassama'a. Tak apa, saya akan terangkan setiap kali saya akan terangkan. Dan tuan-tuan mungkin akan rasa, aduh, tak payah terang lah, ingat dah. Sampai macam tu, bagus lah. Sebab apa? Sebab maknanya dah ingat. Kita nak suruh orang ingat. Wassama'a, sama apa dia? Sama ialah langit. Ayat sebelum ni pun kita dah jumpa. Sama. Menurunkan, Allah turunkan hujan dari langit, tuan kata kan. Jadi pada kali ni dia tak kata hujan dari langit, dia sebut benda lain tentang langit. Dia kata apa? Wassama'a bina'a, dan langit sebagai bina. Langit sebagai bina. Ni dah Melayu dah ni. Melayu panggil binaan. Bina. Arab panggil bana yabni, ni bina. Binaan. Binaan ni apa dia? Binaan ni kalau kita bina, kita ni maksud dia sini benteng. Lebih kurang lah. Benteng, apa pula langit sebagai benteng? Jadi orang zaman dulu dia tinggal macam tu, dia tak berapa nak faham mana benda-benda macam ni, dia serahkan kepada Allah. Dia tak berapa faham. Tak sampai masanya lagi orang zaman dulu nak faham benda ni. Ataupun dia faham dalam zaman dia, dalam tafsiran zaman dia. Tapi orang pada hari ni dapat faham dalam tafsiran zaman kita. Apa dia? Langit sebagai binaan ni ialah wassama'a, dan langit sebagai binaan. Antara salah satu tafsiran dia ialah ni salah satu mukjizat sains dalam Al-Quran, iaitu orang sekarang faham langit yang dimaksudkan di sini ialah kawasan udara bumi, atmosfera bumi. Atmosfera bumi ni kalau kita tengok di sini, memang serasilah tafsiran tu. Sebabnya Tuhan tak kata samawat. Semasa Allah menceritakan dia menjadikan langit dan bumi yang luas tu, dia akan guna perkataan plural, samawat. Tapi bila dia nak kata Allah turunkan hujan dari langit, dia akan gunakan sama saja, perkataan singular kepada langit. Sama. Plural dia samawat. Jadi bila dia kata langit dalam bentuk singular ni, dia kata binaan, orang sekarang dapat faham atmosfera bumi adalah binaan, adalah halangan, adalah benteng. Lepas tu orang kaji-kaji, terjumpa orang putih lah kaji, kita tak kaji, tak pandai. Orang Malaysia, orang Islam sekarang ni lemah, tak ada ilmu sangat. Main subhanallah gitu je lah. Tengok jari jauh. Padahal kalau kaji ni lebih subhanallah lagi. Bukan makna kita ni disuruh untuk tengok benda secara mata kasar saja. Tapi bila dikaji jumpa, rupanya udara, ozon yang ada dalam lapisan atmosfera bumi ni, dia menapis benda-benda, panjang cerita lah. Dia menapis benda ni supaya selamat. Bila cahaya matahari sampai ke bumi, cahaya tu selamat. Dengan apa? Dengan tapisan daripada udara bumi ni, kawasan bumi. Jadi wassama'a bina'a. Dulu orang faham secara umum macam tu. Sekarang ni orang faham sesuai dengan pengetahuan zaman kita. Tak salah benda tu tak salah. Dia panggil mukjizat sains dalam Al-Quran. Benda yang berbentuk pengetahuan sains, tiba-tiba dapat tengok Al-Quran, mungkin benda ni lah Al-Quran maksudkan.
Tapi dia tak boleh main tafsir sebarangan macam tu. Dia adalah maknanya bersesuaian dengan bahasa Arab. Dia tak boleh main tibai macam baru ni. Bila ada sakit penyakit corona, orang pun cari. Ada setengah orang lah, bukan ramai pun. Tapi dia cari-cari dalam Quran. Dia waqarna fi buyutikun. Ada ayat tu. Waqarna fi buyutikun. Dia kata, oh corona ada dalam Quran. Yang tu salah. Sebabnya waqarna tu satu dengan qaf. Yang kedua maknanya bukannya penyakit corona. Waqarna tu ialah dan hendaklah kamu wahai wanita, sekumpulan orang wanita, fi buyutikum. Fi buyutikun. Hendaklah duduk di rumah kamu, iaitu kepada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada kait-mengait dengan penyakit. Tafsiran jenis tu memang salah. Ini melihat kepada bahasa yang betul. Lepas tu pula, fakta sains tu menjadi fakta yang tidak dapat ditolak lagi. Dah jadi hakikat ilmiah dia panggil. Wassama'a bina'a. Dan langit sebagai binaan. Langit sebagai benteng. Jadi saya rasa setakat tu saja untuk malam ini. Kita berhenti kepada rangkap wassama'a bina'a dan langit sebagai binaan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian yang kita lakukan pada malam itu dapat pada malam ini dapat dimanfaatkan. Seperti biasa, marilah sama-sama kita mempromosikan siri Tadabbur Wahyu dengan memberikan nombor telefonik kepada sanak saudara dan sahabat kita. Mudah-mudahan mereka tergerak untuk belajar faham Al-Quran dan dengan itu kita juga mendapat sedikit sebanyak keberkatan dan pahala jariah. Itu yang kita naklah. Mudah-mudahan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.